Pelantikan Suruhanjaya Pilihan Raya pun tuan-tuan telah dibuat dengan cara yang tidak mengikut undang-undang. Sebagai contoh, saudara, pelantikan ahli Suruhanjaya Pilihan Raya tak sepatutnya saudara dilantik oleh Perdana Menteri. Tetapi inilah yang berlaku bila Tun Dr. Mahathir melantik sesetara ada di antara ahli Suruhanjaya Pilihan Raya yang terang-terang adalah merupakan anggota bersih, terang-terang merupakan sebahagian daripada mereka yang menyokong pembangkang. Itu sebab banyak benda yang kita tengok hari ini tidak berapa memihak pada kita. Kalau kita lihat dari segi tarikh pilihan raya, kalau nak ikutkan boleh buat 5 November, tetapi mereka telah memutuskan buat 19 November. Sedangkan Jabatan Meteorologi sudah pun memaklumkan kepada kebawah dulu tuanku, kalau buat lepas pertengahan November, risiko untuk angin monsun timur laut memberi kesan banjir dan sebagainya memang ada. Tetapi kita hanya boleh merancang, mereka berkuasa dan mereka menentukan pada 19 November. Hari ini kawan-kawan di United Kingdom, mereka juga mengeluh sebab ada di antara mereka ni tuan-tuan, dia ada dua-dua belah pihak. Yang mana Pakatan Harapan banyak yang beritahu ballot paper ataupun kertas undi dah sampai. Tetapi ada kawan-kawan kita yang terang-terang bersama dengan Barisan Nasional menunggu sehingga hari ini ada yang tak dapat lagi. So kalau mereka dapat lambat, mereka post, belum tentu ballot paper atau kertas undi itu saudara boleh sampai tepat pada masanya. Inilah saudara yang berlaku bila kita hilang kuasa. Musuh kita sudah pastilah akan menggunakan setiap kuasa yang mereka ada bagi memastikan mereka boleh kekal berkuasa. Kita lihat saja, bila mereka menjadi pemerintah, perkara pertama yang dia buat, dia angkat Tan Sri Tommy Thomas. Tommy Thomas ialah seorang peguam kepada Lim Guan Eng. Nak pastikan Lim Guan Eng punya kes dapat dibuang tuan-tuan, dia angkat Tommy Thomas. Dan tuan-tuan pun sedia maklum bahawa Tommy Thomas ini antara orang yang lantang mempertahankan Chin Peng, yang kita pun tahu dia juga adalah peguam kepada Chin Peng, peguam kepada Ketua Komunis Melayu, sebuah organisasi yang sudah diisytihar haram dalam negara ini. Dan dalam buku Tommy Thomas, Justice in Wilderness, Tommy Thomas sendiri mengaku tuan-tuan, dia, Zainul Zakaria, seorang peguam Anwar Ibrahim, sudah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir sebelum kita kalah lagi, membincangkan isu 1MDB. Jadi lepas mereka berjaya memerintah, perkara pertama yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir ialah mengangkat Tommy Thomas sebagai peguam negara. Walaupun hari ini Tun Mahathir mengatakan dia menyesal melantik Tommy Thomas, tetapi nasi dah jadi bubur tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Dan dalam buku Tommy Thomas juga, dia sendiri mengesahkan bahawa Mahathir tidak mengikut undang-undang bila mana mereka melantik Chief Justice, JAC ataupun Judicial Appointment Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, telah mencadangkan supaya nama Tan Sri Azhar tuan-tuan diangkat menjadi Ketua Hakim Negara. Namun Mahathir tidak menerimanya. Sepatutnya kalau ikut undang-undang, Mahathir kena minta nama lain daripada JAC. Tetapi dia tak minta nama lain, dia minta cadangan daripada Tommy Thomas sendiri. Dan Tommy Thomas dengan bangganya tuan-tuan, sebagai seorang yang faham undang-undang, tetapi secara tiba-tiba kebijaksanaan dia ini ditarik oleh Allah Ta'ala. Dia menulis apa juga kepincangan yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dengan bangganya dia menceritakan dialah yang mencadangkan supaya Chief Justice, iaitu Richard Malanjun, dilantik menjadi Ketua Hakim Negara.
Yang dia tak sedar, kenyataan dia ini boleh digunakan di mahkamah dan beliau boleh didakwa kerana menyalahgunakan kuasa, tidak bertindak profesional, dan macam-macam lagi tuduhan-tuduhan yang boleh dikenakan ke atas Tommy Thomas, termasuklah di bawah Seksyen 500 kanun kesiksaan kerana telah memfitnah Badan Kehakiman. Beliau juga boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana telah memfitnah Tun Razak dan Datuk Harun. Beliau juga boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana menyalahgunakan kuasa. Beliau boleh didakwa di bawah OSA kerana semua cerita luar dalam, tuan-tuan, habis dicerita dalam buku, termasuklah perbincangan dia dengan Perdana Menteri, perbincangan dia dengan Yang di-Tuan Agong, semua dia tulis, tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Lain apa lagi dia buat? Nak pastikan semua badan-badan institusi penguat kuasa negara ini dikuasai oleh Pakatan Harapan, supaya mereka boleh gunakan badan-badan ini. Kita lihat seorang polis yang dah pencet, bekas timbalan ketua ataupun bekas timbalan pengarah Special Branch saja, diangkat menjadi ketua polis negara, sedangkan orang tu sudah 2 tahun tanam sayur dekat Negeri Sembilan sana. Kemudian apa dia buat? Dia lantik pula ahli jawatan kuasa PKR Pusat, Latifah Koyah, dilantik menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini semua, tuan-tuan, tidak pernah berlaku dalam sistem perundangan negara, tak pernah berlaku di Malaysia. Betul tak, tuan-tuan? Tapi bila ada kuasa, mereka gunakan kuasa ini. Mereka salah gunakan kuasa ini, dan bila dapat kuasa ini, tuan-tuan, apa berlaku? Mereka mengamalkan dasar yang dipanggil dakwa lawan dan bebaskan kawan. Ini polisi dia. Kita lihat mereka bebaskan satu persatu kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Mula-mula dia bebaskan Siva Rahsia, ada 2 pertuduhan, satu MCMC, satu lagi pendakwaan di bawah Akta Sultan, bebas. Mereka bebaskan Eric Paulsen, bawah Akta Sultan, bebas. Mereka bebaskan Hassan Karim, mereka bebaskan Ken Chua, mereka bebaskan Rafizi, dah kena 30 bulan penjara, bebas. Mereka bebaskan Pang Likun yang menyogok Lim Guan Eng, sebuah banglo bernilai 4.27 juta, dia jual below market price sebab Lim Guan Eng menukar status tanah milik Magnificent Emblem. Pang Likun merupakan board of director Magnificent Emblem, dia tukar, tuan-tuan, dan dia jual pada harga 2.8 juta ringgit. Kes ini sama dengan kes Datuk Seri Khair Toyo. Betul tak, tuan-tuan? Tapi zaman BN, saudara, walaupun Khair Toyo itu daripada Barisan Nasional, bila dia salah, dia tetap dipenjarakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Betul tak, tuan-tuan? Datuk Harun Idris, walaupun dia hanya masukkan duit 1 juta dalam akaun dia untuk pertandingan boxing pada ketika itu, saudara, dia juga masuk penjara. Begitu juga dengan Mokhtar Hashim yang menembak seseorang, telah pun disumbatkan. Zaman Barisan Nasional kita tak kenal kawan atau lawan, bersalah tetap salah. Tetapi mereka lain, saudara. Sudahlah dia bebaskan kawan-kawan dia, termasuklah LTTE, termasuklah ramai lagi, saudara. Mereka mula mengatur langkah mengenakan pemimpin-pemimpin yang tidak mau tunduk dengan Tun Mahathir, yang tak mau tunduk dengan Muhyiddin Yassin. Antara yang didakwa, saudara, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, ialah bekas Presiden kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari inilah yang mereka gunakan, tuan-tuan. Mereka nak tunjukkan bahawa Datuk Seri Najib memang seorang yang korup, seorang yang salah guna kuasa. Tetapi hakikat dan realitinya, saudara, hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, dalam prosiding mahkamah, Peguam Datuk Seri Najib cuba mengemukakan bukti baru. Bukti baru ni, saudara, boleh membebaskan Datuk Seri Najib. Tetapi mereka tidak mahu menerima bukti baru ini. Apa bukti-bukti baru ni? Saya nak cerita dengan orang Teluk Intan hari ini
supaya anda boleh menilai mereka-mereka ini. Antara bukti baru, tuan-tuan, saudara, di dalam bukti baru ini baru kita tahu antara Datuk Seri Najib, Hakim Nazlan, dia ni saudara terlibat secara langsung dalam penubuhan SRC International. Bila dia disoal siasat oleh pihak SPRM bertanya dengan dia, kamu terlibat tak terlibat? Dia jawab tak terlibat. Kali kedua tanya tak terlibat. Kali ketiga tanya tak terlibat. Kali keempat tanya tak terlibat. Tiba-tiba datang SPRM bawa dokumen-dokumen, bawa minit mesyuarat, bawa surat yang dia tanda tangani. Semua sekali menunjukkan dia terlibat. Tergamam dia, tuan-tuan, 30 minit. Tak boleh nak kata apa. Kalau saya ketika itu jadi pegawai SPRM, bila dia kata dia tak terlibat, masa tu saya akan ambil keterangan dia. Sebab bila dia dah ambil keterangan, lepas tunjuk bukti dia mengaku dia terlibat, dia dah pun mengeluarkan satu keterangan palsu. Betul tak, tuan-tuan? Dah boleh hantar dia ke penjara, boleh dakwa, tuan-tuan. Saudara, tapi malangnya sehingga hari ini pihak SPRM sudah pun menyiasat Nazlan. Pihak SPRM mengatakan Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana telah membuat keputusan tidak berlandaskan undang-undang, tidak mengisytiharkan konflik of interest dia. Malangnya, tuan-tuan, sehingga hari ini tidak ada pendakwaan dilakukan ke atas Nazlan, kerana kalau Nazlan didakwa secara automatik, tuan-tuan, kes yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan perlu dibuang, akan dikira sebagai null and void. Dan kalau mereka nak dakwa balik Datuk Seri Najib, ianya mesti didakwa saudara di hadapan seorang hakim yang adil, yang tidak ada konflik of interest. Betul tak, tuan-tuan? Tapi malangnya, saudara, sehingga hari ini kita tak nampak bayang keadilan akan diperolehi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Nak pakai Queen Council tak dibenarkan. Nak pakai peguam tempatan, minta masa nak baca dokumen. Sebab dalam buku Tasri Tommy Thomas, dia juga menjawab, kami terpaksa engage orang daripada luar. Sitambaram daripada luar, bukan daripada Jabatan Peguam Negara. Begitu juga dengan Gopal Sriram daripada luar, bukan daripada Jabatan Peguam Negara. Dia kata kita perlu engage mereka ini kerana dokumen-dokumen yang melibatkan kes SRC dan 1MDB ini bertroli banyaknya. Ini apa yang Tommy Thomas cakap. Jadi kalau bertroli banyaknya, takkan bila Datuk Seri Najib nak lantik peguam daripada UK dia tak bagi. Dia orang cakap lantik peguam tempatan. Bila dia dah lantik peguam tempatan, masa pun tak diberikan untuk peguam tempatan ini, peguam daripada Zaid Ibrahim & Co, untuk membaca dokumen-dokumen ini. Tuan-tuan, ini amat menyedihkan, tuan-tuan. Dan dalam bukti baru, saudara, Hakim Nazlan bila menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib, dia kata apa? Dia kata Najib bersalah, tuan-tuan, bila mana Najib membuat keputusan untuk menubuhkan SRC. Niat dia menubuhkan SRC pun dah salah. Tetapi bukti-bukti baru menunjukkan bukan setakat Najib tak tubuhkan SRC ini, tetapi Hakim Nazlan adalah sebahagian daripada kumpulan Maybank yang telah mencadangkan penubuhan SRC.